Sekejap. Boleh tengok ke apa ni? Boleh? Boleh ke? Boleh. Kamu tengok ke apa yang saya tengok? Okey. Boleh. Ini continuous assessment, sorry. Dia 100% tidak ada final exam. Okey, tidak ada test. Ini. So maksudnya apa yang sepanjang 14 minggu ni, apa yang kamu kena buat? Yang pertama adalah e-portfolio ataupun logbook. Okey. Ada orang baru masuk ke? Sekejap. Yang pertama adalah e-portfolio ataupun logbook. So markah dia lebih kurang markah 100%, yang diambil hanyalah 30% markah. Okey, logbook ini kamu akan catatkan aktiviti kamu hari. Mungkin nanti saya minta tolong Cik Zahar untuk share dengan kamu macam mana cara nak buat. Okey, logbook ataupun e-portfolio. Namanya sama je ni. Kalau time ODL namanya e-portfolio. Sebab kamu hantar dengan saya. Dan ini adalah logbook. Logbook maksudnya kamu catatkan aktiviti harian kamu. Sebab daripada logbook ni, pernah tengok tak security di bank? Pernah? Pernah kan? Ya. Ada kan security. Okey, dia mesti ada logbook. Maksudnya contohnya management pengurusan minta dia setiap setengah jam ataupun setiap sejam dia tulis apa aktiviti yang dia telah buat. Okey? So nanti tak payahlah kena tengok, kena pantau, tengok. Jadi so maksudnya nak tahu apa dia punya progress, apa yang dia dah buat, tengok logbook dia. Nanti Encik Zahar akan tengok progress kamu daripada kamu punya logbook. Apa yang kena tulis dalam logbook? Okey, apa aktiviti, apa sahaja, tidak ada format yang tertentu, tidak ada apa yang nak ni, dia kira macam buku contengan kamulah. Faham? Okey, jam berapa kamu kena buat? Okey, jam berapa apa aktiviti kamu buat? Menyiram, menanam, hari ini buat apa? Berapa hari bulan? Tulis secara proper. Okey? Berapa hari bulan? Ini kamu punya aktiviti. Ini aktiviti. Lekatkan gambar. Ambil, lekatkan gambar. Kalau dalam e-portfolio, memang kamu kena buat. Okey, ambil gambar, transfer, nanti buat dalam Microsoft Word. Boleh? Okey? Apa sahaja. So, apa aktiviti yang boleh kamu tulis? Aktiviti harian. Lepas tu kamu boleh catatkan berapa tinggi pokok. Setiap kamu ambil, setiap aktiviti ataupun setiap hari, ambil tinggi pokok berapa. Sampai dia harvest. Berapa bilangan daun yang keluar. Kira sampai habislah 14 minggu. Berapa air yang digunakan. Jam berapa kena siram air. Macam itulah. Ya? Boleh faham? Faham ke ni? Faham. Apa yang faham? Apa yang kena buat? Logbook kena tulis apa yang buat waktu hari tu. Ya, buat saja. Dia yang kamu yang macam selepas ini, sebelum ini dia banyak buat error, tapi saya tutup mata saja. Maksudnya situ nanti Cik Zahar akan bagi lecture setiap minggu, insya-Allah. Dia akan bagi lecture. Maksudnya panduan untuk kamu. Tapi jangan tulis panduan tu dalam kamu punya logbook. Macam saya katakan, logbook ini adalah aktiviti harian. Macam yang lepas dia tulis nota dalam logbooknya. Boleh juga, tetapi jangan semuanya nota. Jangan dia copy paste daripada internet, cerita pasal bayam, cerita pasal itu tak nak. Maksudnya logbook ini aktiviti harian yang kamu hadap hari-hari. Tidak ada format-format yang betul yang spesifik. Itu maksud saya, logbook So maksudnya, nanti Encik Zahar akan minta kamu, saya tak tahu pun, 2 minggu sekali dia minta laporan dengan kamu. Hantar logbook dengan dia tanda, dia periksa. Tengok kamu punya progress. Bergantung pada dia. Kalau dia kata 3 minggu sekali, 4 minggu sekali ya bagi. So kena bagi. Ya. Dan saya percaya mungkin berbeza setiap orang sebabnya mungkin tanaman mungkin sama tapi aktivitinya mungkin berbeza. Faham
Boleh, ada soalan? So markah logbook itu saja dah 30% daripada 100. Kalau full mark dapat 100%, dapatlah 30 markah. Ya. So yang kedua, ada soalan untuk ni sebelum saya pergi yang seterusnya? Tak ada. Cantik. Okey ya. Yang kedua adalah attendance. Ini markah free lah, markah bonus. Kamu datang sahaja. Ini markah attendance, datang sahaja dapat 10 markah. Nanti Cik Zahar pandailah, mungkin dia buat U Future. Dah tahu guna U Future? Dah. Dah, okey tahu. Saat terpulang pada Encik Zahar nanti macam mana dia handle kamu. Ada attendance ke tak ada attendance, terpulang pada dia. 10 markah ni saya kira markah bonus. Datang saja. Kadang online, masuk online, terus tidur pun dapat 10 markah. Tak adalah, saya bergurau saja. Boleh ya? So itu mungkin tak ada soalan. Presentation. Ada presentation. Macam mana buat presentation? Kita tidak buatlah presentation. Yang presentation ini kamu kena buat video. Okay? Yang presentation ni kamu semua ada handphone ke? Ada. Semua ada handphone. Okey. Yang presentation ini siapa yang tidak ada, memang kita perlukan laptop, tapi kalau tidak ada laptop boleh pinjam dengan kawan, boleh pinjam dengan makcik, dengan siapalah. Tapi kalau mampu boleh suruh ibu belikan, ibu ataupun ayah ataupun kakak abang minta belikan laptop. Ataupun kamu hutang dulu ke nanti PTPTN baru kamu keluar PTPTN baru bayar kan terpulang. Tapi laptop sangat penting. Tapi jangan desak lah. Kadang-kadang orang tua kita tak mampu kan, kita desak juga dia. Lecturer saya kata penting, sangat penting. Mesti juga ada. Sekali beli, apa yang kamu buat? Main game. Mulalah CSGO, habis, mampus. Biasa tu. Saya punya anak buah pun begitu juga. Habis mak dia kena desak. Desak, suruh beli. Sekali beli, dah beli, assignment tak ke mana, CSGO on. Itu tak nak So maksudnya presentation ni kamu buat macam mana tau? Simple saja. Apa aktiviti kamu daripada awal kamu mula menanam, penyediaan barang, apa penyediaan barang yang diperlukan, kamu kena rekodkan video. Boleh? So video tu, video macam kalau you boleh tengok dalam nanti dalam YouTube, dan boleh tengok orang buat tutorial penanaman. Nanti boleh Google, boleh kan? You Google sendiri, tengok dalam YouTube, boleh? So Boleh. aktiviti harian kamu aktiviti harian, contohnya start pembelian barang, boleh video campur gambar-gambar, jadikan dia satu video. Lebih kurang saya tidak letakkan berapa minit, tapi kalau dapat 2 minit pun cantik juga. Dapat seminit pun cantik, seminit pun dah lama. 2 minit pun cantik. Kamu combinekan semua video daripada awal penanaman sampai pergi penuaian. Boleh? Bolehkah? Boleh. Boleh. So dalam video tu, dalam video ni semua saya percaya tidak ada yang sama. Mesti tidak ada yang akan sama. Tak boleh ada yang sama. So ada video yang bergerak. So tidak boleh ada semuanya gambar-gambar kamu jadikan video. Faham tak? Tak nak gambar. Gambar boleh tapi campur dengan video yang bergerak. Tapi bukan video orang lain. Nampak boleh, kita boleh tahu nanti. Kamu ambil handphone, recordkan video. Okey, hari ini saya buat apa, macam begitulah. Hari ini penyediaan preparations of planting tools, preparations of planting equipment, and then hari ini apa yang kamu buat. Lepas tu video tu kamu potong-potong, cut-cut, jadikan satu video yang panjang sampai harvesting. Sampailah pokok tu tengok dia pembesaran dia macam mana. Boleh? Faham? Faham. Okay? Okay. So faham? So yang tu. Lepas tu 40% projek. So projeknya bila kamu buat di ladang, buat penanaman saja, mungkin kamu dapat 20%. Okay? Buat saja, kamu buatlah, maksudnya dah start buat.
Yang mana tidak ada buat, yang mana tidak hantar progress, saya ataupun Cik Zahar nanti akan assume kamu sebagai tidak menanam apa-apa. So kamu tidak dapat 20. Kamu menanam saja, beli barang, tanam dan try usaha kamu, dan dapat 20 markah. 20% lah. Ini kamu dinilai. So lepas tu yang terakhir adalah final report writing. Ini report. Ini kira macam folio kamu kena buat. Report. Apa tanaman kamu, nanti ada guideline dia ni. So ini kita tinggalkan. Nanti Cik Zahar akan jelaskan pada kamu apa yang kena buat. Boleh? Boleh tak boleh? Ada soalan? So ingat logbook. Ini dah boleh dalam Microsoft Word sahaja. Buatlah. Okay? Boleh? Nanti boleh dibagi tengok kamu contoh-contohnya. Mungkin dalam grup ke apakah dan sebagainya. Ada soalan? Dah ada yang left kan? Boleh? Ada soalan? Ya, cantik. Bulan 6? Kamu akan datang ke dalam sini ke? Semester ni? Fasa keempat, bulan 6. Fasa ketiga. Okey. Fasa ketiga kena masuk. Nanti kan kamu tanam di rumah, bawa ke sini. Risau. Kamu datang ke sini nanti dengan apa? Naik bas kah ataupun kena hantar kah, macam mana? Kereta. Kereta. So boleh bawa pasu tu masuk dalam kereta? Boleh? Tak payah besar. Itu saya tak minta kamu banyak. 5 cukup. Pasu-pasu kecil saja. Ya. Nanti sampai sini baru transfer pergi batas. Boleh? Sebab kan nanti kalau bulan 6 tu dah nak, bulan 6 tu dah hujung-hujung tu kan. Kalau Tanam di rumah jauh lah. pokok tak mati ke doktor? Jauh kau berapa lama? Dari Perlis. Saya duduk Perlis. Oi, Perlis. Dari Perlis Okey, begini. Sekarang 22 bulan 4. Berapa hari bulan kamu? Berapa hari bulan datang? 4 bulan 6. 4 hari bulan 6. Okey, sempat. Okey, so hari ini ataupun minggu ni, minggu depan, kamu pergi beli tanah. Beli tanah hitam Di tanah ada tu jual tanah-tanah. Ataupun tanah kamu korek lah dalam tanah-tanah yang kalau ada hutan-hutan sikit ke dia cantik tu. And then jangan lepas tu kamu tanam sawi. Sawi sempat 2 minggu lebih kurang. Sempat untuk harvest. Boleh? Boleh? Boleh. Maksudnya sebelum kamu datang sini kamu dah habis. Tinggal buat report sahaja. Okey? Okey. Okey, so minggu depan lah. Minggu depan. Hari Isnin. Dah nak raya dah ni. Pergi belilah. Pergi beli equipment dia. Jangan beli yang mahal-mahal. Beli murah-murah sahaja. Ya? Boleh ke?
Kalau tak, kalau ada tanah di rumah, tanam di tanah di rumah je lah. Ambil cangkul, gemburkan tanah, boleh beli benih di situ. Beli benih sayur. Okey? Boleh. Boleh. Kalau nak Boleh, tanah tu, doktor nak tanya, kalau tanah tu nak campur dengan kokopit boleh ke? Kokopit, Tanah hitam tanah tu apa kau? campur. Kau nak campur boleh, tak ada masalah, boleh je. Okey. Tapi jangan banyak sangat lah. Beli je tanah-tanah pertanian tu ada. Pergi nursery kan. Pergi tanya dia beli tanah ke apa kan. Ataupun tanah-tanah yang dah ada tu kamu cangkulkan je pun boleh. Ya. So tanah tu kena gembur, kena hancurkan tanah tu. Tak perlulah tapis, maksudnya kena hancur. Jangan ada batu-batu yang tebal lah. Nanti tak hidup tumbuhan tu. So dia kena gembur. Baru beli benih. Beli benih yang baik, lagi mahal lagi baik. Jangan benih yang dah berhabuk kamu tengok dalam di supermarket tu. Jadi kalau ada yang mahal yang baiknya, boleh. Kadang-kadang tumbuh, kadang-kadang. So kamu kena tanam lebih lah. Nanti Cik Zahar di minggu yang seterusnya dia akan ajar kamu lah. Boleh. Atau tengok tutorial dalam YouTube pun insyaAllah boleh. Lepas tanam kena siram. Saya tak tahu ada. Okay. Cik Zahar kata minggu depan dah hari raya kan? Ada sempat ke lagi minggu depan kelas? 29. Dah cuti Belum kan? Belum. Ada lagi kelas 29 kan? Ke dia cuti? Ada kelas lagi. Ada kelas lagi. Okey, minggu depan nanti dia explain kamu satu-satu macam mana cara nak menanam. Tapi basically menanam simple saja. Mungkin orang tua kita pun boleh tahu. Macam biasa tanam bunga, pokok bunga sama. Kamu tanam, cuma kali ini kamu tanam sayur. Itu je saya minta. Ambil sayur yang ni. Saya tak nak sayur yang macam daun sup apa semuanya. Saya nak yang biji benih. Boleh? Ada yang nak tanam pegagal lah bagai semua. Tak, dia simple. Sayur bayam, sayur sawi, bendi boleh. Yang nak ada benih yang dijual. Okey? Cili tak payah, cili terlalu lama. Ambil yang sangat, kalau yang mana yang sesimpel kecuali kangkung. Kangkung tak nak. Janganlah nak tanam cili bagai berapa lama nak tumbuh. Terung pun boleh juga, kalau nak buat timun pun boleh juga. Dia makan masalah, tapi kalau boleh sesimpel sawi, kailan, bayam, insyaAllah boleh. Okay, adalah bayam Brazil lah bagai semua. Saya nak daripada biji benih. Okay, boleh. Nak tanam bawang pun boleh. Bawang, belilah bawang boleh. Bawang boleh. Tapi berapa lama dia? Kamu kena study dulu berapa lama dia boleh harvest. Kalau cukup sampai 14 minggu kita ni, okay, you boleh tanam. Bagi yang nak pindah trial sini, jangan ambil risiko, tanam yang mudah-mudah saja. Ya. Tak payahlah nak sama saja markah kamu. Rugi kalau kau buat macam yang nak grain, yang nak tanaman yang jagung, jagung manis lah, jagung mutiara lah bagai semua. Dia lepas tu nanti tak boleh tumbuh, tak boleh dapat hasil, kurang nanti markah. Ambil sesimpel sawi, bayam dan sebagainya saja yang berdaun. Boleh? Ada soalan? Apa itu Adib? Kalau tak jual tak apa. Kalau boleh jual, lagi baik. Sebab nanti kamu akan kirakan kos dia semua, kos permulaan berapa. Berapa harga, sama ada kamu untung ataupun rugi. Kalau rugi tak jadi masalah, boleh je. Sebab ini pembelajaran sahaja. Kalau kamu ada sini, boleh saya monitor semuanya. Tapi time ODL ni, time kita berjauhan ni, saya banyak diskaun. Diskaunnya 80%. Faham?
saya tak naklah macam terlalu strict dengan kamu kan. Mungkin ada yang hidup, ada yang tak hidup. Dan saya anggarkan dalam kelas ni mungkin 80% tak hidup tanaman dia. Dan saya sangat faham. Yang penting kamu usaha. Kalau tak hidup sama ada nak tanam baru pun boleh, tak ada masalah. Saya beri diskaun banyak dengan kamu. Tapi kalau time face to face, kena hidup. Kecuali masalah tanah. Ya. Kena hari-hari turun, pagi turun, petang turun. Itu memang baru kamu rasa, oh ini budak ladang sebenarnya. Tapi kamu jangan, patuan ni saya nasihatkan mungkin ialah ada di luar sana yang ada memandang rendah terhadap kita punya kos ni. Okay? Ada yang memandang rendah ataupun makcik-makcik kita yang memandang, ladang, jadi inilah kau, jadi inilah nanti, jadi itulah nanti, busuklah, benyamuklah, semualah. Tidak. Kalau diikutkan, perladangan ni adalah dia di bawah sains dan teknologi. Sains dan teknologi maksudnya kita lebih fokus kepada biologi. Subjek-subjek biologi kita banyak. So kita juga belajar enjin nanti. You belajar jentera. Kamu belajar benda yang teori, maksudnya yang lebih advance, teknologi. Bukannya nanti kamu masuk je ladang, kamu fikirkan mencangkul, busuk, berpeluh, hitam dan sebagainya. Tidak. Jangan-jangan kita belajar, maksudnya belajar apa yang pengkhususan bagi penanaman lah. Mungkin awal-awal ni kamu merasa mungkin begitu sebab kita kena belajar fundamental dulu sebelum kita pergi jauh. Okay, nanti degree you belajarlah. Kita belajar enjin, you belajar tanah. Ada lagi belajar bisnes pun ya. Belajar perlindungan tanaman, serangga, perosak, penyakit. Dia sebenarnya bukan sesenang, mungkin orang tengok dia comparekan dengan doktor, dengan engineer. Sebenarnya kita ada kelebihan kita sendiri. Okay? Adakah kamu keluar terus akan jadi petani? Keluar, masuk you, kadang-kadang persepsi orang, keluar saja nanti terus jadi petani. Kalau petani, kenapa kita miskin ke jadi petani? Iya kah? Teruk sangat kah kalau kita jadi petani? Tak. Adakah kita pernah petani macam-macam? Mungkin kita jadi seorang petani yang moden. Sebab tu kita kena belajar. Mungkin you bekerja nanti jadi sebagai eksekutif. Mungkin bekerja nanti di Jabatan Kementerian Bahagian Pertanian. Mungkin you nanti bekerja sebagai pembuatan racun dan sebagainya. Mungkin you bekerja nanti di bidang teknologi kejuruteraan pertanian dan mungkin juga kamu boleh kerja di agrobank. So sangat luas cabang dia. Dan mungkin juga kamu boleh bekerja luar daripada bidang ini. You gunakan saja diploma ataupun degree nanti untuk kerja yang lain. Pun ada juga. So rezeki kita nanti di hadapan, jangan risau. Dan insyaAllah Allah akan tentukan rezeki kita. Yang penting apa yang penting bagi kita usaha. Apa yang sekarang kita duduk, di mana kita duduk sekarang ni, kita hadap. Kalau ada masalah, kita hadap. Jangan jadikan perladangan ini, kamu merasakan perladangan, persepsi kamu perladangan ini, so kamu, orang tua kita suruh kita, macam mana kamu tak nak, kamu tak minat, saya tak minat ini, saya tak minat itu, saya tak suka yang ini, busuk, panas, saya tak suka yang ini. So kamu jadikan alasan benda tu. Tahukah kamu ataupun sedarkah kamu ini adalah takdir kita? Kalau kamu tak jadi engineer sekarang ataupun doktor yang kamu idam-idamkan atau jadi apa sahaja, okay, kamu ini dah memang di sinilah kamu punya destiny. Maksudnya kamu tak layak lah itu jadi doktor, kamu tak layak lah itu jadi. So rezeki kamu di mana? Di sini. So hadap benda ni. Boleh? Hadap benda ni. Sangat beruntunglah kalau dia senang, saya bagi metafora dia. Jangan kamu rasa macam kita tanya orang tua kita ataupun saya tanya ayah saya, adakah apa cita-cita dia?
Apa yang dia nak jadi? Adakah dia hari ini dia jadi seperti apa yang dia nak? Coba saya tanya kamu semua. Mungkin ada, mungkin yang tidak ada. Tapi saya rasa tidak ada. Betul? Betulkah? Betul. Betul kan? Semua kita ada cita-cita. Adakah dia menjadi seperti yang dia nak kita? Tidak. Jadi adakah dia gagal dalam hidup dia? Gagal kah? Gagal? Tak. Tak juga kan? Maksudnya kita hadap je lah. Dia pun sama juga. Orang tua saya, orang tua kita, dia hadap hidup dia. Apa yang jadi, jadilah. Dan dia boleh besarkan kita hari ini. Kalau kita tidak jadi apa yang kita harapkan, berdoa anak kita ataupun cucu-cucu kita nanti, insyaAllah satu hari nanti akan jadi seperti yang dia. Okay? Tapi janganlah kamu disebabkan dia perladangan. Ada case sebenarnya. Saya cakap ni sebenarnya ada case. Ada sebabkan dia perladangan, dia tak nak dan dia buat supaya dia tak nak datang kelas, dia tak minat, aku tak minat ni, aku suka ladang, aku nak jadi engineer, aku nak masuk civil engineering. Tapi masalahnya kau tak layak, kau dapat di sini. Jadi hadaplah ni, inilah kita punya rezeki, macam tu. Sama juga nanti time kerja. Dapat kerja ni, aku tak suka kerja ni, aku suruh keluar. Lepas keluar, aku tak suka pula kawan-kawan aku di sini. Lepas tu keluar pula lagi pergi tempat lain. Hadaplah masalah ni, kita kena hadap. Okay? Kalau benda ni terlalu bagi saya perkataan yang jijik, bagi ada yang sesetengah orang macam perladangan, apalah perladangan ya. So kita tak buat kos yang ini. Kalau dia tidak ada manfaatnya. Betul? Kita UiTM tidak akan offer ataupun tidak akan tawarkan, tidak akan buat diploma perladangan ni dan offer kepada student kalau tidak ada manfaatnya. So tidak ada peluang kerja. Ya. Sama juga kalau kamu ambil otomotif contohnya. Contohnya otomotif kan. Bukannya nanti kamu kerja di kilang, bukan kerja di kilang, kerja di bengkel-bengkel apa? Di bengkel-bengkel kereta. Kita pergi tukar minyak hitam macam tu. Jangan fikir begitu, faham tak maksud saya? You ada degree, nanti fikirannya nanti kerja di bengkel-bengkel kereta, tukar minyak hitam, balancing, pergi buat alignment, toke kita Cina, itu je. Bukan begitu, tidak. Sama juga dengan ladang. Tidak semestinya bukannya kita terus jadi petani. Tapi kalau jadi petani, you ada tanah sendiri dan usahakan, insyaAllah you akan jadi kaya. Berapa orang dah yang tanam nenas dah jadi jutawan. Yang kita ni duduk office, ekon, gaji 1,500, 2,000 tak jadi jutawan. Yang jadi petani tu ada simpanan 10,000, 30,000 dalam simpanan dia. Yang kita ni kerja office, kerja ekon yang dibangga-banggakan oleh jiran-jiran tetangga kita, gaji 2,500 tidak ada simpanan. So apa yang mana yang lagi baik? Mana lagi baik, Adib? Yang ada simpanan. Yang ada simpanan. Ya, itu yang kita nak. Pengurusan tu. Itu pengurusan. Kamu kena simpan duit, kena uruskan ni. Okay? So, apa yang kamu ni, kamu hadaplah. Dapat peladangan, you dah terimalah kenyataan yang ini yang kamu layak. Dan ini sebenarnya level kamu. Kalau kamu rasa kamu teruk, kalau kamu rasa diploma peladangan ini teruk, maksudnya kamu sebenarnya teruk. Kamu juga sebenarnya teruk. Terpulang pada kamu. Kalau rasa ini tinggi, syukur Alhamdulillah. Rasa tinggi ataupun sederhana, itulah level kita. Ya. Sebab kadang-kadang saya sedih ramai yang tidak boleh menerima kenyataan. Nak masuk, lepas tu nak tukar kos. Nak masuk, terima dulu. Lepas tu nak tukar kos. Nak tukar kos, mana boleh. Terimalah. Yang inilah yang kamu layak. Tuhan dah tentukan, Allah Ta'ala dah tentukan kamu di sini. Dan inilah, hadaplah. Okay, saya dulu pun diploma, insyaAllah. Sekarang saya pun tak tahu. Dulu saya tak fikir pun. Saya tidak memikirkan pun sebenarnya
masa saya diploma saya nak jadi apa. Tidak ada. Maksudnya apa yang jadi, jadilah. Sampai diploma dulu, saya sambung degree. Lepas habis degree, saya tak tahu, saya tak ada planning. Nak kerja ke apa, saya berserah ajalah. Kalau ada yang mana datang offer dulu, saya ambil. Sambung degree, datang offer degree daripada kerja. Sambung degree, habis degree, lepas tu sama juga. Okey, siapa datang offer dulu, aku ambil. Datang master. Datang master nak kerja, offer, ni je, hadap je, sambung master. Sambung master, okey, dah macam rasa nak fed up, nak jadi pensyarah. Okey lah. Tapi siapa datang dulu, sambung PhD dengan kerja, itu aku hadap. Hadap. Tengok datang offer dulu, dia sambung PhD. Saya sambung lagi. Sampailah habis. On the way sambung PhD, alhamdulillah saya dikurniakan pekerjaan, saya dapat kerja. Okey, saya di offer kerja, so kerja sambil PhD. Lepas tu habis, gaji saya sekarang berapa? Saya tak memikirkan masa depan saya. Sebab saya tahu Allah Ta'ala akan tentukan kita punya rezeki. Kita yang apa yang sekarang ni, hadap. Ada masalah, hadap. Nak suruh belajar, hadap. Apa ada assignment, hadap. Teruk macam mana pun, rasa macam shit sangatlah, kalau begitulah. Rasa ni, rasa macam bullshit lah, itu semua kena hadap. Itu perkataan-perkataan yang kalau di ladang yang biasa kita dengar. Okey? Itu nanti kamu terkejut. Budaya di ladang. Ya, sebab dalam ladang ni semuanya stres. Macam-macam kena maki. Tapi itu perkara biasa. Sebab mental, dia uji kita punya mental, physical. Okey? Tapi tidaklah sampai pukul, tidaklah sampai bunuh, tidaklah sampai apa. Kadang-kadang kita ujian kita punya mental ni dengan perkataan. Kadang di Melaka ni dulu saya sebenarnya orang Sabah. Okey. Tapi bila saya sampai di Melaka ni, saya banyak disialkan. Betul ke? Siapa orang Melaka sini? Saya. Maaf lah. Betul kan? Betul ke Abbas? Betul tu apa ni Muntaz? Saya tak adalah maki orang kan. Yalah, tapi perkataan tu maksudnya kalau dia berkata macam dia dah mencarut bagai itu adalah kawan dia. Betul kan? Dia bercakap dengan betul kan? Sebab itulah maksud saya tadi saya disialkan, bukan saya dihina, saya ini sebab kita berkawan rapat di sini. Bodoh, panggil macam tu. Sial, sini. Itu perkataan. Nanti mungkin kamu hari ini dengar saya rasa macam sampai macam tu kah? Okey, tak datang Melaka nanti tengok. Tapi benda tu maksudnya tak ada apa pun, dia hawaukan kita lah, hanat lah apa semua. Betul kan Muntaz? Betul. Betul kan? So maksudnya itu kita kawan baik lah. Kawan baik kita boleh maki sesama kita. Itu di Melaka, budaya. Mula-mula saya pun rasa terkejut juga. Hari ini banyak kali dah dapat sial. Tapi lama-lama kita budaya dia rupanya orang Melaka dia cakap kasau. Tapi dia di mulut saja tidak sampai di hati. Betul kan Muntaz? Iya. Nanti kamu belajarlah. Dia janganlah sampaikan benda yang. Satu lagi, saya pesan kepada kamu sebelum saya tamatkan kelas ni, bila kita ini beginning, kamu punya permulaan, saya kira kematangan kamu. Bila kamu masuk diploma, ini sebenarnya permulaan. Okey, sebab nanti selalunya kalau tidak ada ODL ni, kamu berpisah dengan keluarga. Kamu dah start berdikari sendiri. Saya minta dengan kamu, okey, kalau berdikari ni kita jangan maksudnya berdikari tidak sangat bergantung pada orang. Jangan cerita yang buruk-buruk dengan orang tua kita. Boleh? Maksudnya you boleh cerita buruk. Macam buruknya ni bukan maksud cabaran ke, teruknya macam mana kamu di ladang, teruknya berpanas, mencangkul apa semua. Jangan cerita dalam perjalanan kamu tengah buat tu, tak payah cerita. Nanti dah habis, sampai habis semuanya, sampai harvesting, menanam, contohnya saya ambil contoh sampai menanam, habis semua, dan kamu boleh bercerita. Sama ada benda itu baik ataupun tidak.
Sebabnya ada yang sebelum ni cerita dengan mak dia mak bapak dia lah. Okey, dia cerita yang buruk semuanya. Pergi ke ladang panas, ini apa panas, dia tak boleh, dia buat persepsi yang buruk kepada orang tua. Orang tua kita ni akan percaya bulat-bulat dengan kita. Percayalah setiap pensyarah yang akan mengarahkan kamu nanti buat ni, semuanya ada kepentingan dia. Okey? Semuanya akan ada kepentingan. Sebagai contoh, nanti kamu berpanas, nanti kamu ni, so kita tak nak kamu geli dengan tanah, kita nak kamu macam pokok, hidup macam pokok, tidak kisah dengan panas, apa masalah rintangan hidup kamu, bila kamu dah lalui kesusahan, nanti bila ada susah lagi yang orang rasa susah macam kamu rasa, alamak kau punya susah ni, aduh biasa je lah, aku dah lalui begini semuanya. Kamu akan jadi rintang ataupun jadi kebal. Mental kamu akan jadi kuat. Bila ada sesuatu masalah akan datang, kamu tahu macam mana selesaikan. Itu yang kita nak. Tidak ada pensyarah yang akan suruh kamu buat perkara-perkara yang tidak ada faedah dia. Maksudnya tidak ada hikmah dia. Faham? Ya. Dulu ada student tu berpanas pun dia tak nak. Dia cerita dengan ayah dia, dia dijemur, dia di itu, di ini sampai nak pengsan. Tak boleh. Jangan. Jangan macam tu. Nanti habis 14 minggu, kalau nak cerita dengan orang tua kita ceritalah. Dulu saya begini, tapi alhamdulillah dengan begitu saya jadi begini, Dulu teruk saya dibuat oleh pensyarah, saya suruh ke sini, tanam ni dah mati, lepas tu suruh. Macam-macam dia suruh gini. Tapi ending dia apa? Lepas tu ending dia apa hikmah dia daripada situ? Kita boleh cerita dengan orang tua kita. Sebab apa saya tak suka kalau orang tua kita risau. Bila dia risau, nanti dia masuk campur. Saya sendiri sebagai orang menjadi seorang bapa, nanti anak saya pun saya tak nak dia. Yalah memanglah. Asal dia akan menangkan kita. Kita tipu pun dia percaya juga kita. Ya? Boleh faham ke? Boleh faham maksud saya? Boleh. Jadi orang berdikari, jadi orang yang matang, tak apa. Kamu handle masalah sendiri. Kalau kewangan, mungkin bolehlah. Minta dengan orang tua kita. Kalau dah terdesak, minta. Tapi uruslah kewangan kamu di sini. Urus kewangan, urus masa kamu sendiri. So, tak payah bergantung lagi dengan orang tua. Maksud saya bukan lupakan dia, bukan tidak. Kamu dah belajar slow-slow hidup sendiri. You ada kawan sendiri, nanti berjalan dengan kawan, you kenal kawan macam mana, buat assignment macam mana, semuanya sendiri. Sebagai part 1 ni, cabaran dia sangat tinggi sebab kamu kira first time baru nak ni, so cabaran dia nak berpisah dengan orang tua tu sangat kuat. Ya, cerita yang baik-baik saja. Mak, saya baik di sini. Adalah halangan sikit tapi insya-Allah boleh hadap. Saya boleh selesaikan, boleh. Jangan bagi orang tua kita risau. Tapi kalau kamu dipukul, kamu itu hak kamu untuk mereport. Ya? Dipukul ke benda yang tidak sepatutnya. Okey? Boleh. Kamu handle lah masalah sendiri. Kadang-kadang kita dihina. So satu lagi saya minta alamak, saya call. Tak apalah. Ada orang nak jumpa. Okey, ada soalan sebelum saya tamatkan? Bagi saya berceramah ni panjang sikit. Ada soalan? So apa-apa nanti boleh tanya saya ataupun tanya Encik Zahara. Nur Zulaika? Ada soalan Zulaika? Tak ada. Hafiz? Muhammad Hafiz Nasrun? Ya saya, tak ada. Tak ada? Okey. Ada orang Sabah sini kah? Tak ada? Saya merantau dari diploma lagi. Diploma saya tinggal di Sandakan. So diploma dulu di Kota Kinabalu. Sandakan ke Kota Kinabalu kalau drive lebih kurang 7 jam.
So dulu nak balik rumah 7 jam, tu susah. Saya pun bukannya orang senang dulu. So daripada start diploma saya dah start merantau. Hari raya saja saya balik dengan cuti semester. Kalau time degree di Semenanjung, hari raya saja saya balik. Cuti semester tak balik. Nak beli tiket mahal. Okay, so hidup survive. Kena survive. Pelan-pelan. Okay, so yang mana ada anak orang kaya sini, so gunakanlah kelebihan kamu dengan ke arah kebaikan lah. Ya. Boleh? Ada apa soalan? Kalau tidak ada apa, saya tamatkan. So saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua atas komitmen hari ini datang join ke kelas. Okay? Saya sangat hargai komitmen kamu. Join kelas ni. So saya harap kamu punya komitmen ini berterusan. Okay? Boleh. Assalamualaikum. Ya, ada soalan pula. Attendance hari ini saya buat dalam mana? Future lah. Boleh. Boleh? Nanti saya maklumkan dalam grup. Kalau saya dah habis, kalau dah open saya buat dalam grup. Boleh? Dalam Future boleh? Boleh. Okay. Nanti saya maklumkan dalam grup suruh isi ya. So let's get. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you, Doktor. Okay, bye-bye. Bye.